ibu dan ayah saya tidak dapat menerima lah. Siap dia ubud lagi, dia kata, oh kalau kau masuk Islam, saya tidak mau mengaku anak. Allah. Mungkin kita tak macam ustaz, tapi kita coba contoh kan akhlak yang baik. Contoh, walaupun kita berlainan agama, hubungan kekeluargaan itu tidak terputus. Assalamualaikum sahabat-sahabat. Semalam merupakan penutup kepada hari tasyrik. Beza kan raya kita tahun ni. Jemaah haji pun tak ada tahun ni. Harap-harap tahun depan ibadat haji dapat ditunaikan oleh seluruh umat Islam. Jadi ni nak share sikit. Ketika hari tasyrik, umat Islam diharamkan berpuasa. Ini kerana hari tasyrik disebut sebagai hari makan dan minum. Dan dianjurkan untuk banyakkan berdoa dan juga berzikir. Sebab itulah beberapa hari ni kita asyik sembang dan makan je kan. Harap-harap sahabat yang saya nak jumpa lepas ni tak puasa lah kan. Tak pasal-pasal saya kena habiskan makanan ni seorang. Hai, rosak diet. Tapi kalau makan ni boleh buat saya jadi tinggi, tu tak apa. Saya sanggup lah makan seorang-seorang. Okay, tak apa. Jom kita jumpa insan terpilih ni. Allah. Tu dia. Okey. Saya mau call Encik Razal dulu. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encik Razal kan ni? Ya, saya. Saya dari Adam ni. Oh, dari Adam. Ya, Apa ni. yang dibantu? Saya ada di bawah rumah sudah. Okey. Sekejap sudah tangan. Okey. Assalamualaikum, dari Adam. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Ya sehat. Allah, lama anda jumpa kan? Sihat kah? Alhamdulillah sehat. Jom. Okey, kejap saya angkat dulu ni. Ini mangkuk tingkat ni saya bawa. Aduh. Oh, penat tu hari ni. Ayah. Ya, Adam dari mana tadi? Saya dari rumah. Oh, dari rumah. Apa tujuan datang hari ini? Oh, okey. Sebenarnya, firstly, saya mau minta maaf dengan Encik Razal dengan isteri sebab saya datang ni tak beritahu, kan? Tujuan saya datang ni sebenarnya untuk sama-sama menziarah, kan? Lama sudah tak jumpa, kan? Lepas tu, kita share-share lah pengalaman kita sebagai saudara baru. Dan ini sebenarnya untuk rancangan Basikal Tua bersama Dai Adam. Okay. Jadi, sebenarnya ni Encik Razal, ramai sahabat-sahabat kita di luar sana yang mau kenal dengan Encik Razal ni sebenarnya. Jadi mungkin Encik Razal boleh cerita sedikit latar belakang Encik Razal pada sahabat di luar sana. Okey, nama saya Razal, umur 31 tahun. Yang sebelah saya ini isteri saya. Ini anak saya, umur 2 tahun, nama Hana Azhara. Yang ini Kasih Azhara, umur 5 tahun. Masya Allah. Isterinya nama? Oh, lupa sorry. Ya Allah, tak ada masalah. Ini isteri saya, nama dia Iin Rahmawati. Masya Allah. Jadi ni Encik Razal, saya mau tanya lah sebenarnya. Dalam family ada berapa orang sih yang memeluk Islam sebenarnya? Buat masa ni alhamdulillah ada 3 orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari 7 orang adik-beradik. Jadi yang lain semua di mana sekarang? Yang lain bekerja, yang lain lagi di kampung. Okey. Siapa yang memeluk Islam dulu? Yang memeluk Islam dulu saya sendiri. Tahun 2012, bulan 12. Oh, barulah adik-beradik yang lain lah. Ya betul. Okey. Jadi Encik Razal, saya terfikir-fikir juga. Waktu dulu, sekarang ni kita tengok pakai kopiah, Masya Allah, kan? Segak bergaya. Tapi waktu dulu, Encik Razal ni sebenarnya jenis yang macam mana? Waktu sebelum Islam dulu. Sebelum Islam, kehidupan tu macam orang non-Muslim. Ya. Bersosial, hidup tak tentu arah. Ada mau ginum mulai ni? Ada sedikit.
Okey, untuk semua di luar sana, mengginum ni sebenarnya istilah bahasa dusun yang digunakan untuk orang yang mengambil minuman yang tak boleh. Okey. Jadi macam mana lagi sebenarnya waktu sebelum Islam tu? Apa lagi mungkin experience yang rasa experience hitam lah orang bilang kan? Okey, mula-mula masuk Islam tu kadang-kadang terfikir juga betul ke tindakan ni. Sebab kita tahu macam sebelum ni penerimaan keluarga tu memang sangat kuat lah. Jadi selepas saya mengucapkan 2 kalimah syahadah 21 hari bulan 12 tahun 2012, saya tak bagi tahu family dulu. Saya senyapkan dulu. Tapi lama-lama diorang tahu juga sebab ada saudara mara yang di sini tahu. Jadi saya terpaksa terangkan. Tapi ibu dan ayah saya tidak dapat menerima lah. Siap dia ugut lagi, dia kata, "Oh, kalau kau masuk Islam, saya tidak mau mengaku anak." Allah. Itu memang saya rasa kebanyakan saudara baru akan hadapi perkara yang hampir sama. Betul? Kan? Jadi ni saya mau tanya juga, isteri ni saudara baru juga kan macam mana? Tak, isteri saya ni dia memang Islam asal. Asal Jawa Tengah, Indonesia. Masya Allah. Okey, bagus. Okey. Dan bila sebut tadi tentang cabaran-cabaran, tapi sebelum tu saya mau tanyalah, apa sebenarnya yang membuatkan Encik Razal ni terdetik untuk memeluk Islam? Okey, mula-mula tu memang agak suka untuk menerima Islam, tapi mungkin sebab pengaruh banyak menonton video Zakir Naik, Ahmad Didat, itu sedikit sebanyak mempengaruhi saya terbuka hati untuk memeluk agama Islam. Masya Allah. Selain itu faktor lain sebab nak kahwin jugalah. Masya Allah. Itu antara satu faktor lain. Betul. Tapi bila dah berkahwin dan bertambah semakin mendalami Islam pun dah cukup bagus dah sebenarnya. Alhamdulillah. Dan saya mau tanya juga, sepanjang tengok video-video Zakir Naik, Ahmad Didat dan sebagainya, apa antara topik-topik yang Encik Razal rasa, yang ni menarik, yang buatkan Encik Razal terfikir tentang Islam ni? Okey, antara topik yang paling yang menarik dan memang buat saya tertarik pada Islam adalah di mana Zakir Naik mengatakan di dalam Bible tidak ada satu ayat pun yang menyatakan aku ini Tuhan oleh Jesus bagi Kristian, Nabi Isa bagi Islam. Sebab tu saya ada tengok sikit-sikit perdebatan mu'alaf dengan murtadin dekat Indonesia, memang betul benda itulah. Kiranya dia sangat berkaitan juga dengan Islam, yang mana kita katakan Islam Allah tu Esa kan? Betul. Dan itu juga dinyatakan dalam agama mereka. Okey. Jadi sangat menarik sebenarnya. Jadi dalam tempoh tengok video tu sampailah dapat topik-topik yang menarik tentang Tuhan yang Esa tu. Berapa lama tempoh tu untuk Encik Razal memeluk agama Islam? Dalam beberapa tahun, dalam 2-3 tahun. Kira sepanjang tempoh tu mengkaji, lepas tu observe semualah. Bagus. Bukan kahwin semata-mata tau. Ya, faham. Saya memeluk Islam tahun 2012. Ya. Tapi saya kahwin tahun 2014. Masya Allah. Macam tu. Bagus. Okey. Dan kita dah pergi tadi macam mana boleh terdetik memeluk Islam kan. Latar belakang pun sudah kena explain. Jadi saya mau tanyalah, dalam sepanjang fasa pengislaman ni, apa antara pengorbanan yang paling besar yang Encik Razal pernah lakukan semata-mata untuk memilih Islam? Okey, antara pengorbanan yang paling besar dibuang keluarga lah. Selama beberapa tahun tak balik kampung. Sebab memang kalau balik kampung pun memang tidak dianggap sebagai keluarga lagi. Tapi saya yakin, saya percaya lama-lama hati family akan terbuka. Dan benda itu terjadi sekarang. Sekarang diorang boleh menerima. Alhamdulillah lah. Walaupun family yang lain masih lagi Kristian. Jadi waktu awal-awal tu bila dibuang keluarga dan sebagainya, waktu tu apa perasaan Encik Razal pada situasi itu?
perasaan itu memanglah sedih, kita tak nafikan sedih. Sedih bercampur betulkah langkah yang saya buat ini. Tapi memandangkan kita percaya, kita yakin kan. Kita yakin pilihan kita akan teruskan juga. Alhamdulillah sekarang penerimaan itu oke, saling menghormati walaupun berlainan agama, oke lah. Okey, jadi sepanjang tempoh bersedih tu kan, siapa yang paling banyak memberi dorongan dan sokongan kepada Encik Razal? Oke, antara orang yang banyak memberi dorongan dan sokongan adalah rakan-rakan mualaf yang lain, ustaz-ustaz tempat saya belajar sendiri, kelas Fardu Ain untuk saudara baru. Masya Allah. Kelas Fardu Ain dulu ambil di mana? Ambil di Kajang. Di Kajang. Mungkin boleh sharekan siapa nama guru yang mengajar? Antara guru yang mengajar yang saya ikuti start tahun 2013 Ustaz Azlan. Oh, Ustaz Azlan. Masya Sehingga Allah. ke hari ini. Oh, sehingga hari Alhamdulillah. ini. Masya Dah Allah. 7 tahun. Masya Allah. Dah dapat sokongan daripada ustaz-ustaz, rakan-rakan mu'alaf yang lain. Dan tambah pula bila dah kahwin, dapat sokongan daripada isteri pula kan. Masya isteri juga Allah. satu sokongan. Ya, betul. Masya Allah. Okey, baik. Encik Razal, saya rasa lapar sekarang ni sebenarnya. Tapi kan, ini saya ada bawa mangkuk tingkat sini. Sini ada air. Okey. Apa air di dalam ni? Nanti kita tunggu. Tapi sebelum tu, saya mau pinjam pinggan dengan mangkuk boleh? Boleh. Boleh? Tolong ambilkan bang. Hari ini saya berkongsi rezeki lah dengan kita semua. Apa? Yang ni nasi daging dengan kuah asam. Ya, okey, yang ni kita letak sini dulu. Okey, seterusnya. Kita ada apa ni? Wow. Vietnamese roll dan juga dia punya sos. Okey. Yang ni nanti kita boleh kasih letak di pinggan lah lepas ni ya. Okey. Dan seterusnya kita ada ni. Tahu bergedil dengan kuah kicap. Nampak menarik nih, sedap nih. Okey, sedap. Tolong letak situ dulu boleh? Okey, terima kasih. Okey, yang last nih kita tengok apa nih? Kuih koci. Yang ni lama sudah saya nak makan nih. Okey, sambil-sambil tu bolehlah kita kasih letak dulu di pinggan mangkuk nih. Yang ni sekejap Okey. Okey, Encik Razal dan juga isteri, semua ni rezeki depan kita ni sebenarnya bukan saya yang masak. Oh ya. Kalau saya masak ni lain yang jadi ni. Yang ini jadi bentuk bintang, lain. Semua ni sebenarnya yang masak ni, yang sediakan adalah asnaf kita sendiri. Alhamdulillah, asnaf Pak. Ya, asnaf. Memang terbagus. Terbaiklah dia ni. Keluar sudah sabak saya. Tengok. Okey. Asnaf ni nama dia Siti Rabiatul Adawiyah. Daripada Cinta Kasih Signature. Semua ni dia sediakan sebab dia memang orang yang berpengalaman. Sudah dalam 5 tahun terlibat dalam perniagaan online. Beliau ni sebenarnya kalau ikutkan baru 8 bulan dapat bantuan bulanan. Bantuan bulanan dan juga bantuan sewa rumah. Jadi nak cakapnya rezeki yang Allah bagi memang Masya Allah terbaiklah. Dengan usaha dia lagi, inilah hasilnya. Nampak kan? Jadi bolehlah rasa kita makan, start makan. Boleh ambil pinggan tu. Nampak adik-adik tu pun mungkin lapar juga tu. Okey, sila. Okey, itu kedam. Okey. Saya ingat saya mau sendok untuk kamu orang. Oh ya. 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 Okey. Ini nasi daging. Boleh letak yang lain pun boleh. Tidak masalah. Mana yang rasa Encik Razal mau makan, silakan. Okey. Ini kuih koci. Okey, nama dia. Ini apa ni tadi? Tahu bergedil. Oh, tahu bergedil. Okey, saya try yang ni lah dulu. Boleh Encik Razal try yang tu? Mungkin isterinya boleh try Vietnamese roll. Allah, so sweet. Sedap apa? Sedap kan? Masya Allah. Okey, yang ni pula. Sedap. Terbaik. Makan apa tu tadi? Makan
Bedegil. Bergedil. Oh, bedegil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Aduh, masih salah cakap ya. Oh, rasa dia okey ya? Tahu Alhamdulillah. bergedil. Masya Allah. Terbaik. Ni, nasi ni cuba rasa. Wih, sedap. Saya pula terliur tengok. Daging lembut. Apa? Daging lembut? Daging lembut. Oh, lembut. Lembut. Masya Allah. Oh, yang ni pun sedap. Ni, kuih koci dia. Tengok. Boleh nampak kan? Dia empuk. Kan? Oh, dengan dia punya manis semua, secukup rasa. Masya Allah. Ni, sambil-sambil kita makan ni, Encik Razal dan Puan, kan? Saya mau tanyalah, sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dan yang sekarang ni, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, PKPP. Ya, betul. Jadi, saya mau tanyalah, macam mana Encik Razal cari pendapatan sepanjang tempoh ni? Okey, alhamdulillah tempat saya bekerja ini dalam sektor pemakanan. Jadi waktu PKP itu saya masih kena bekerja lah. Cuma diselang-selikan dengan cuti. Ya. Cuma pendapatan tu ada kurang sikit, tapi alhamdulillah masih lagi boleh survive family. Dan ada dapat bantuan zakat kah? Bantuan zakat dari segi allowance kelas. Oh, ialah kelas lah. Masya Allah. Alhamdulillah, sekurang-kurangnya dapat juga menampung kan. Alhamdulillah. Daripada orang yang memang tiada kerja langsung kan. Alhamdulillah. Encik Razal dan Puan, ni saya nak kongsi sikit ni sebenarnya kepada kita yang di sini dan juga sahabat di luar sana. Sebenarnya sepanjang PKP, PKPB, PKPP kan, Lembaga Zakat Selangor sebenarnya ada menyalurkan bantuan kepada asnaf dan juga orang-orang yang layak menerima. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi tanpa pengeluar zakat tiada agihan yang dapat dilakukan. Jadi kami ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada seluruh pengeluar zakat. #pengeluar zakat hero asnaf. Wang zakat anda dimanfaatkan sepenuhnya oleh asnaf di negeri ini. Alhamdulillah. Okey, baik. Sila-sila makan, teruskan makan. Boleh. Sila-sila. Okey. Dan sambil-sambil tu juga mungkin saya boleh terus pada soalan seterusnya lah kan. Okey. Sepanjang tempoh memulai Islam ni, apa antara momen-momen indah ataupun kemanisan yang pernah dirasakan? Okey, selama memulai agama Islam ini, antara yang terindah bagi saya lah, hidup ini lebih teratur, lebih mengingati akhirat selain dunia. Lepas tu ramai kawan-kawan, sesama mualaf, sesama saudara support. Okey. Sesama saudara ni diorang support lah masing-masing kan. Support dari sokongan moral. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tadi mungkin Encik Razal ada sebut tentang macam mana Encik Razal yang dulu kan, sifatnya apa semua. Jadi sekarang ni saya mau tanyalah, apa yang Encik Razal dapat rasa perbezaan yang Razal yang dahulu dengan Razal yang sekarang? Okey, Razal yang dahulu, saya yang dahulu, dulu suka main judi, Allah. beli nombor, Allah. Astagfirullah. Dulu pas tu suka ikut-ikutan pergi minum, Allah. karaoke. Okey. Tapi alhamdulillah semenjak mengucap 2 kalimah syahadah, kita dah tinggalkan semua tu sekali lah. Sebab itu semua dilarang. Masya Allah. Alhamdulillah hidup lebih teratur dan tidak terpengaruh dengan kawan-kawan. Walaupun dah masuk Islam, masih ada kawan yang mempengaruhi. Ya. Sifat-sifatnya dulu lah. Dan alhamdulillah saya tengok sekarang Encik Razal pun Masya Allah, Subhanallah. Dan saya difahamkan dah semakin bagus bacaan Qurannya, siap belajar taranum lagi. Sebelum ni siap ada masuk pertandingan tilawah lagi kan. Masya Allah, terbaik. Proses pembelajaran sikit demi sikit menjadi Muslim yang terbaik, insya-Allah. Okey, jadi seterusnya tadi Encik Razal juga ada share tentang macam mana penerimaan keluarga. Okey, jadi mungkin saya nak tanya macam mana dengan penerimaan orang di sekitar sini, dengan sahabat-sahabat tentang pengislaman Encik Razal. Okey, dari penerimaan masyarakat sekeliling, kawan-kawan adik-beradik, ada yang okey, ada yang tak okey. Yang tak okeynya kadang-kadang ada kawan kita ni
yang Muslim ataupun yang non Muslim kadang-kadang diorang selalu sindir lah mungkin, oi dia masuk ni mesti ada sebab nak tu nak ini, tapi dia tak tahu akidah apa macam kita ni, kita masuk ada bukan ada kepentingan. Ya. Bukan sebab semata-mata nak bantuan, tidak itu salah. Dan banyak sebenarnya pengorbanan yang terpaksa kita lakukan semata-mata untuk menerima jalan ni, kan? Betul tak? Betul, setuju. Tapi diorang suka-suka saja cakap macam-macam kan. Macam tu masalah. juga sebenarnya. Saya dulu bila orang cakap, oh saya ni mau meluk Islam sebab mau bantuan, saya ni mau meluk Islam sebab macam-macam lah kan diorang cakap. Tapi saya fikir macam ni, okey tak apa, biar mereka bercakap. Apa yang akan saya buat adalah saya akan buktikan dengan hasil dan juga usaha. Sebab kadang-kadang orang ni dia mau tengok usaha, kan, dia mau tengok hasil. So bila belajar sikit demi sikit, last mereka sendiri yang akan rasa malu dengan kita. Betul, setuju. Kan? Jadi mungkin yang di luar sana, ya mungkin anda mempunyai sejarah hitam bersama saudara baru. Tapi ingatlah, bukan semua saudara baru itu sama. Mungkin anda melihat saudara baru ini seperti serpihan kaca yang melukakan, tapi dalam serpihan kaca tu masih ada butir-butir mutiara yang boleh diambil sebenarnya. Okey, baik. Seterusnya saya mau tanya Encik Razal juga. Apa hala tuju Encik Razal lepas ni? Apa yang di-plan untuk akan datang? Okey, hala tuju selepas ni dan plan akan masa akan datang. Pertama sekali, cuba istiqomah dalam jalan ini, iaitu sebagai seorang Muslim yang taat. Yang kedua, cuba menarik ahli keluarga agar menerima Islam. Masya Allah. Kita kena bagi contoh yang baik lah. Ya, betul. Mungkin kita tak macam ustaz, tapi kita cuba contohkan akhlak yang baik. Contoh, walaupun kita berlainan agama, hubungan kekeluargaan itu tidak terputus. Ya, betul. Saling menghormati. Jadi dari situ mereka akan melihat betapa Islam itu tidak memisahkan atau menjarakan pertalian darah, Ya. ataupun memisahkan. Masya Allah. Sebab berlainan agama. Ya, betul. Ketiga lagi, saya akan cuba membantu saudara baru kita yang lain dari ilmu yang sedikit. Contoh, macam saya boleh baca Quran, saya akan ajar saudara baru yang Iqra 1, Iqra 2. Masya Allah. Terbaik. Inilah yang kita perlukan sebenarnya. Dalam kita mau jadi seorang Muslim yang berjaya atau Muslim yang terbaik, kita jangan jadi terbaik seorang-seorang. Kita betul. ajak orang lain untuk jadi terbaik macam kita. Orang cakap be the best and invite the rest. Betul. Kan? Jadi saya mau tanyalah, dari tadi kan isteri senyap saja kan. Jadi Puan mungkin boleh ceritakan sikit sepanjang dengan Encik Razal ni, macam mana kehidupan, Puan nampak proses Encik Razal ni perubahan demi perubahan sepanjang memeluk Islam. Alhamdulillah banyak perubahan dari yang dulu orang cakap tak pandai lagi baca Quran. Sekarang dah boleh ajar saya, alhamdulillah. Masya Allah, subhanallah. Jadi banyaklah perkembangannya kan. Banyak sangat. Dia ikut kelas kan, dia banyak ajar saya walaupun saya Islam dari kecil, mungkin banyak lagi yang saya belum tahu. Masya Allah, alhamdulillah. Okey, jadi Encik Razal, mungkin untuk soalan terakhir boleh berikan sedikit nasihat ataupun kata-kata semangat kepada sahabat-sahabat kita di luar sana yang sedang menonton. Okey, buat sahabat saudara se-Islam, saya berpesanlah kepada sahabat-sahabat saya di luar sana yang telah memeluk agama Islam ataupun yang Islam asal. Bagi yang Islam asal tu, kita sama-sama support lah saudara baru. Kalau kita tak dapat support dari segi bantuan kewangan, tapi kita support dari bantuan moral. Contoh, kita support galakan ke kelas fardu ain, galakan ke masjid atau surau, kita santuni dengan baik dengan mereka. Bagi yang saudara baru, pesan saya sama-samalah kita terus istiqomah dalam agama Islam ni, terus belajar. Jangan rasa lelah, penat, walaupun kadang-kadang ada insan di luar ataupun di sekeliling kita menyindir, yang bagi kata-kata kesat kan. Teruskan saja. Teruskan, abaikan. Sebab yang tahu niat kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Biar orang pandang serong, biar orang pandang negatif,
kita abaikan, kita cakap, okey, saya masuk Islam bukan sebab ada kepentingan peribadi, tapi saya memeluk agama Islam, mengucap 2 kalimah syahadah sebab saya percaya Tuhan itu satu dan pengakhiran kita antara syurga ataupun neraka. Walaupun kita berlainan warna kulit, bangsa ataupun suku, tapi percayalah hanya Islam saja yang membimbing kita ke syurga dengan syarat-syarat tertentu. Contoh, kita kena mengikut 5 rukun Islam tu. Kena solat, bukan semata-mata aku Islam dah boleh masuk syurga, tak. Dia kena solat, kena puasa, akhlak kena baik, kena bayar zakat. Kalau mampu, pergi haji. Kalau tak mampu, buat korban. Kalau tak mampu juga, tolong orang yang buat korban. Masya Allah, terbaik. Terbaik kata-kata semangat dan juga nasihat daripada Encik Razal. Macam saya sendiri pun, saya pun bukan Islam yang sempurna. Saya pun sedang memperbaiki diri. Ya, betul. Saya menasihati kawan di luar sana bukan bermakna saya baik, tidak. Tapi untuk sama-sama kita memperbaiki diri. Itu yang penting. Ya, Masya Allah, kata-kata semangat, dorongan semua ada, all in one. Jadi semoga anda semua mengambil apa yang baik, apa yang disampaikan dan kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Jadi ayo kita teruskan makan, boleh. Jom. Ada lagi yang tak rasa tadi, cuba rasa yang tu. Sedap. Bah, Encik Razal, Puan, saya mohon untuk balik dululah. Terima kasihlah sebab sudi terima kedatangan saya hari ini. Sama-sama ada. Allah. Allah. Okey. Saya gerak dulu Masya Allah. Alright, terima kasih. Sama-sama. Dan sekali lagi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Assalamualaikum sahabat-sahabat. 5 episod telah berakhir dan saya berharap agar sahabat-sahabat semua tidak jemu dengan perkongsian yang kami kongsikan sebagai saudara baru. Alhamdulillah, selesai sudah basikal tua bersama Dai Adam. Ada yang tanya kat saya, kenapa saya pakai macam ni dan jadikan basikal tua ni sebagai teman sepanjang perjalanan. Yang ni lah nak cerita ni. Bulan ni kan bulan kemerdekaan. Semangat patriotik tu perlu sentiasa tersemat di dalam hati. Dan ni, basikal tua ni adalah salah satu pengangkutan yang popular yang digunakan oleh atuk dan nenek kita sebelum Malaysia mencapai kemerdekaan. Jom. Sedih pula nak berpisah dengan basikal tua ni. Kemana saya pergi, dia tetap juga menemani. Sahabat-sahabat, bebaskan hati kita dari hasad dan juga dengki. Tapi ingat, kita belum merdeka dari wabak COVID-19. Semoga kita semua bebas dari wabak ini. Dan yang paling penting, semoga kita bebas dari wabak penyebaran berita palsu. Jangan kongsi jika tak pasti. InsyaAllah, semoga kita berjumpa lagi di lain rancangan. Stay safe sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.